Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khalisah binti Muhammad Fauzi sebagai moderator anda pada hari ini. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada semua warga dewan sekalian. Tidak dilupakan kepada ahli panel undangan kita. Pada pagi mulia ini, topik forum kita pada hari ini adalah budayakan pemakanan sihat. Sebelum mulakan perbincangan ini, pada hari ini saya akan memperkenalkan ahli panel kita kepada anda. Okey, yang pertama adalah bersama saya, panel yang pertama ada beliau adalah jemputan khas daripada Hospital Ampang, iaitu beliau adalah Doktor Pemakanan Hospital Ampang. Hospital Ampang. Beliau berasal daripada negeri Kedah, kini berkhidmat di Hospital Ampang hampir 10 tahun. Panel kita yang kedua adalah pakar pemakanan daripada Hospital Kuala Lumpur. Beliau adalah sangat pakar tentang pemakanan yang sihat. Beliau adalah Dr. Sabihah. Kini berkhidmat di Hospital Kuala Lumpur selama 5 tahun. Beliau berpengalaman sebagai doktor di Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru, dan kini beliau berkhidmat di Hospital Kuala Lumpur. Panel jemputan kita yang ketiga adalah Chef Izzati. Beliau adalah pemegang PhD dalam seni kulinari dan kini berkhidmat di Hotel Berjaya Kuala Lumpur. Beliau juga sudah hampir 7 tahun berkhidmat dalam bidang seni kulinari. Panel kita yang keempat adalah jemputan khas daripada seorang pelajar daripada sekolah SMK Bintang Utara. Bintang Utara. Beliau adalah seorang pelajar tingkatan 5 yang bernama Azatunisa. Okay. Panel yang terakhir adalah panel yang sangat besar pada jemputan kita pada hari ini. Okay, beliau adalah Menteri Kesihatan Malaysia. Beliau adalah Dr. Datuk Wan Nur Alia Farisha. Beliau merupakan seorang doktor pakar, tetapi beliau kini memegang jawatan Menteri Kesihatan Malaysia pada tahun yang kedua pada tahun 2023. Beliau telah mempunyai pengalaman yang sangat lama dalam bidang perubatan, kini hampir 10 tahun. Okay. Sebelum saya mulakan perbincangan ini, izinkan saya sebagai moderator anda mengupas tentang sedikit tajuk tentang forum hari ini. Forum pada hari ini saya telah tekankan budaya pemakanan sihat. Mengapa saya tekankan budayakan pemakanan sihat pada kini? Pada pendapat saya, kini kita ni mempunyai pengaruh yang sangat besar di sekeliling kita seperti media sosial dan juga pengaruh yang berasal daripada TikTok, Facebook dan pelbagai lagi media sosial. Okey, pengaruh ini dia mempunyai pengaruh yang sangat besar dan mereka akan mencuba pemakanan yang agak tidak sihat. Sebagai contoh, mereka ini akan mencuba makanan yang tidak sihat seperti makanan yang mengandungi kandungan gula yang tinggi, garam yang tinggi dan juga makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Okey. Disebabkan oleh pengaruh ini akan mempengaruhi orang di sekeliling kita di media sosial. Orang yang akan melihat video tersebut akan tertarik dan juga mencuba pemakanan yang tidak sihat. Okey, saya tekankan budayakan pemakanan sihat. Budayakan pemakanan sihat ini adalah sangat penting kerana tubuh badan kita ini kita akan gunakan sangat lama. Okey, mungkin kini kita tidak akan rasa tubuh badan kita rasa sakit, tetapi pada masa akan datang akan mendatangkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pada panel jemputan kita yang pertama. Okey, silakan. Baiklah, terima kasih moderator kita Nurul Khalisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazwani, iaitu Doktor Pemakanan daripada Hospital Ampang.
Hari ini saya akan membicarakan forum saya dengan slogan yang berbunyi seperti hidup sihat, makanan sihat. Mengapa saya memilih slogan ini? Oleh kerana apabila kita makan makanan yang sihat untuk diri kita, barulah kita akan mempunyai hidup yang sihat serta kita akan mempunyai otak yang sentiasa terbuka, dan apabila kita mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan yang sihat, maka kita dapat bergaul dengan persekitaran yang lebih harmoni yang dapat membentuk hidup secara sihat serta pemakanan ke arah yang lebih baik. Okey. Sekarang saya akan menerangkan apakah khasiat buah-buahan dan sayur-sayuran yang semua yang dapat lihat di poster saya. Sayur-sayuran dan buah-buahan mengandungi nutrien dan fitokimia yang bertindak sebagai antipengoksida ataupun lebih dikenali sebagai antioksidan. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai gambar beras perang lawan beras putih. Apakah khasiat beras perang lawan beras putih? Beras perang mempunyai khasiat lebih baik berbanding beras putih kerana ia mempunyai serat, protein, magnesium dan zinc pada kulit luarnya. Manakala berbeza pula dengan beras putih kerana kulit luarnya ini dibuang ketika proses penapisan dan menyebabkan nutrisi beras putih kurang berbanding beras perang. Dan akhir kali gambar ikan, daging, ayam dan juga telur. Mengapa saya memilih makanan ini? Oleh kerana makanan ini sangat kaya dengan zat protein. Makanan ini juga menyediakan vitamin dan mineral lain yang sangat penting seperti zat besi. Selain itu, ia juga mengandungi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan kadang-kala sulfur serta fosforus. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memilih beras dan juga makan makanan yang dapat menjamin kesihatan kita untuk masa hadapan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Itu saja forum saya dengan slogan hidup sihat, makanan sihat. Assalamualaikum. Okey. Okey, terima kasih kepada Dr. Hazwani. Seterusnya kita akan persilakan panel yang kedua kita untuk meneruskan perbincangan ini. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Sabiha, merupakan pakar pemakanan di HKL. Okey, ni poster saya. Slogan saya gunakan dalam poster ni, makanan sihat, tubuh bahagia. Makanan sihat, tubuh bahagia ni merupakan slogan yang kuat yang dapat menggambarkan pesanan yang ingin disampaikan oleh semua lah. Okey, slogan ni dapat menghubungkan kesihatan dan kebahagiaan dengan pemilikan makanan yang tepat. Kita dapat ulas dengan lebih lanjut melalui konsep nutrisi optimal. Makanan sihat ni terdiri daripada pelbagai kelompok makanan yang dapat bagi kita tubuh dengan nutrisi yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik lah. Okey, nutrisi yang tepat ni dapat meningkatkan tenaga kita, fungsi organ kita berfungsi dengan baik dan memperkuatkan sistem kekebalan tubuh kita. Seterusnya, keseimbangan emosi. Dari segi emosi, apabila kita pilih makanan yang betul ni, kita dapat menyeimbangkan emosi kita dan kesedaran mental kita lah. Makanan sihat yang mengandungi zat seperti omega 3, vitamin B dan magnesium dapat bantu jaga suasana hati kita yang positif ni dan dapat mengurangi gangguan hati lah. Okay. Melalui pengaruh kepada kualiti hidup kita, apabila kita ada tubuh yang sihat ni, kita dapat kualiti hidup kita ni lebih baik lah kan. Melalui makanan sihat kita dapat mengurangi risiko penyakit kronik seperti diabetes, penyakit jantung, obesiti, sampaikan dia dapat meningkatkan harapan hidup dan menjaga mobiliti kita yang optimal. Okay. Pilih makanan yang diproduksi ni, kita dapat mendukung petani lokal atau memilih memilih opsi sayur-sayuran yang dapat mengurangi lingkungan, yang dapat bagi kita rasa kepuasan apabila kita nak menyumbangkan kepada dunia yang lebih baik. Okey. Slogan saya ni, makanan sihat tubuh bahagia ni, kita dapat menekankan hubungan erat antara pemilihan makanan yang sihat, yang secara teratur serta memberi kebahagiaan kepada hidup kita secara keseluruhan. Okey.
Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan atau nak tips atau nasihat daripada saya, boleh hubungi di poster tu saya letak di bawah. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Sabiha. Okey, seterusnya kita akan serahkan kepada panel kita yang ketiga untuk meneruskan lagi perbincangan ini. Okey, Assalamualaikum. Saya Chef Nurul Izati. Okey, di poster tu dah tertera iaitu slogan saya ialah apa dalam piring tu, sihat ke? Okey, maksudnya adalah sihat tak makanan yang kita ambil tu, yang ada dalam pinggan kita tu, sihat tak? Korang rasa? Okey. Okey, macam dalam gambar poster yang saya letak tu ada macam kat atas tu ada macam pinggan yang sihat kan? Okey, macam tu barulah makanan yang berkhasiat sebabnya dia ada buah-buahan, sayur-sayuran, lepas tu nasi pun dia mempunyai gizi ring dan ayam pun mempunyai protein. Macam buah-buahan tahu kan dia ada vitamin, lepas tu sayuran pula dia ada serat dia tu sendiri kan? Okey, macam tu barulah hidangan yang berkhasiat atau makanan yang sihat. Macam sekarang ni rakyat Malaysia macam kita tahu nasi pun dah setengah pinggan kan. Lepas tu ditambah pula dengan ayam. Ayam yang goreng dengan minyak yang banyak sangat. So macam berminyak lah ayam tu. Lepas tu kalau macam kita rakyat Malaysia sayur. Memang tak kan, macam kurang kan. So jadi macam buah-bahan pun macam jarang diambil. Jadinya macam tak berkhasiat lah. Lepas tu dah dengan tak ambil buah-bahan, sayur-sayuran. Lepas tu dengan ayam berminyak. Lepas tu makanan tu masin lagi. So macam tak sihat lah untuk diri kita. Okey, macam yang dapat lihat kat dalam poster tu ada macam mi segera kan. Rakyat Malaysia takkanlah tak suka mi segera. Tipu sangat kan. So macam tiap-tiap malam, terutama sekali macam student, pelajar. Suka sangat makan mi segera. So macam tak sihat untuk buah pinggang kan. Okey, macam sebelah ni tu ada macam jam ke kacang. So macam benda tu berminyak. Jadi macam tak sihat lah untuk jantung kita. Lepas tu yang sebelah dia pula ada coklat. Coklat kanak-kanak mestilah suka. Sebabnya manis. Jadi tak sihat untuk kesihatan kita. Okey, seterusnya adalah waktu makan utama iaitu sarapan, makan petang dan makan malam. Okey, sarapan ni sangat penting untuk perut kita. Okey, Chef akan kongsi dengan korang. Senang sangat nak buat sarapan ni. Contohnya macam Chef selalu makan roti, telur separuh masak. Mudah kan untuk pelajar-pelajar nak buat. Kos pun kurang. Saya beli roti, telur, macam margarin tu tak letak pun tak apa. Okey, macam sebelah tu ada macam bakul sayur-sayuran kan. Okey, saya nak nasihatkanlah rakyat Malaysia makanlah sayur-sayuran, buah-buahan ni macam penting sangat untuk kesihatan kita. Okey, sentiasalah makan buah-buahan dan sayuran supaya mendapat serat dan vitamin yang mencukupi. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Chef Izati. Seterusnya kita akan meneruskan perbincangan ini. Perbincangan ini akan diteruskan oleh pelajar daripada SMK Bintang Utara iaitu Azatun Nisa. Okey, terima kasih moderator yang cantik, Molek Peketi. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu hormat dan rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum, saya Azatun Nisa selaku pelajar dari SMK Seri Bintang Utara. Tajuk yang akan diperbincangkan adalah remaja kerap mengambil makanan segera dalam menu makanan seharian. Slogan saya ialah katakan tidak pada makanan segera yang bermaksud makanan yang tidak berkhasiat dan boleh mendatangkan penyakit. Contohnya kolesterol, darah tinggi dan salur darah tersumbat. Sebelum itu, kenapa remaja suka sangat makan makanan segera? Makanan yang dikira sebagai makanan segera kerana makanan ini lebih sedap berbanding makanan yang dimasak di rumah. Walaupun harganya mahal, tetapi remaja lebih suka makan makanan segera seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut dan Burger King. Selain itu, remaja zaman sekarang sudah tahu makanan segera ini tidak berkhasiat kerana dalam makanan segera ini banyak pengawet seperti Ajinomoto dan MSG. Ini berpunca kerana remaja suka makan makanan segera kerana ibu bapa jarang masak di rumah dan remaja sering didedahkan dengan makanan segera dari kecil hingga besar. Ini terjadi kerana remaja telah terbiasa makan makanan segera.
Akhir sekali sudah terang lagi bersuluh bahawa pengambilan makanan segera ini mendatangkan banyak mudarat terutamanya pada kesihatan kita. Kita seharusnya bijak dalam memilih hidangan untuk dimakan dan jangan hanya dipikirkan kelazatannya sehingga sahaja, tetapi kebaikan kandungan zat dan nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut. Sekiranya semua pihak mengambil pola pemakanan mengikut piramid makanan, dapat melahirkan lebih ramai anak muda yang sihat dan seimbang dari segi mental dan fizikal. Itu sahaja dari perbicaraan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Azatun Nisa. Okey, panel jemputan yang terakhir ini adalah jemputan khas dan sangat istimewa, iaitu dari panel ini daripada adalah adalah menteri. Okey, saya akan mempersilakan panel yang terakhir untuk membincangkan tajuk ini. Terima kasih kepada moderator dan ahli panel yang lain-lain. Saya, Datuk Dr. Farisha, merupakan ahli panel yang terakhir iaitu sebagai Menteri Kesihatan Bahagian Pemakanan. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang poster ini, saya ingin memberitahu dahulu maksud di sebalik slogan yang saya gunakan, iaitu slogan "Kita adalah apa yang kita makan". Slogan ini membawa maksud bahawa makanan yang kita makan adalah penting dan menentukan bagaimana tubuh kita berfungsi. Jika kita makan makanan yang sihat dan seimbang, tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Sebaliknya, jika kita makan makanan yang tidak sihat, tubuh kita tidak dapat berfungsi dengan baik serta boleh membawa kepada penyakit seperti jantung, kencing manis dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud di sebalik elemen yang ada pada poster saya. Seperti mana yang kita lihat, poster ini menunjukkan dua jenis pemakanan, iaitu pemakanan yang sihat dan tak sihat. Sihat mempunyai gambar makanan seperti susu, buah-buahan, nasi dan juga mengandungi sayur, telur dan ayam. Makanan yang sihat ini boleh meningkatkan imunisasi badan setiap individu yang makan makanan ini, manakala gambar untuk makanan tak sihat, saya telah menggunakan elemen seperti burger, air di dalam tin dan juga kentang. Makanan ini boleh diambil tetapi perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit. Dan gambar yang di tengah itu melambangkan individu yang sedar akan pentingnya kesihatan. Mereka akan memilih serta mengambil berat tentang pemakanan harian yang diambil sama ada makanan itu sihat ataupun tak sihat. Saya iaitu Datuk Dr. Farisha sebagai Menteri Kesihatan, bahagian pemakanan akan melaksanakan pelbagai usaha untuk mengawal aktiviti pemasaran dan promosi makanan yang tidak sihat. Bagi mendidik masyarakat mengamalkan pemakanan yang sihat, antara langkah yang akan saya ambil ialah memperkukuhkan pengawalan iklan makanan segera di televisyen selain menambah bilangan slot dan kekerapan penyebaran mesej pemakanan yang sihat melalui radio, televisyen, surat khabar serta majalah tempatan. Antara usaha lain yang akan saya ambil adalah mengawal pengiklanan makanan yang tidak sihat semasa rancangan kanak-kanak di televisyen dan mewajibkan pelabelan kandungan zat makanan pada setiap makanan. Itu sahaja dari saya sebagai Menteri Kesihatan Bahagian Pemakanan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Menteri Kesihatan kita. Okey, pada hari ini apa yang dapat saya simpulkan dan ini adalah apa yang anda boleh lihat. Ini adalah poster penutup, poster kesimpulan yang saya telah sediakan. Okey, hari ini kita dapat simpulkan bahawa pemakanan sihat ini adalah penting untuk tubuh badan kita. Apabila kita tidak dapat mengawal pemakanan yang sihat ini, badan kita akan mempunyai kesan, mungkin bukan pada masa kini, mungkin pada masa yang akan datang pada umur kita yang telah berusia. Okey, apabila kita tidak menjaga pemakanan kita juga akan menarik penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kencing manis yang dikenali sebagai diabetes, serangan jantung, darah tinggi dan
penyakit yang berisiko tinggi mengakibatkan kematian. Apa yang dapat disimpulkan ini, di poster penutup ini saya telah menyediakan 2 slogan. Okey, yang pertama, ingatlah pemilihan makanan yang sihat adalah di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Yang kedua, sayang badan, pilihlah makanan dengan bijak sebelum badan binasa. Okey, ini sahaja perbincangan kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada panel-panel yang sudi hadir dalam perbincangan budayakan pemakanan sihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.